Sari Sungip tawar diri cabar Azmin dalam PRU depan. Dia bersedia meninggalkan amanah dan menyertai PKR, memandangkan Gombak adalah kerusi PKR. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Ulu Klang Sari Sungip menawarkan diri untuk mencabar Menteri Kanan Azmin Ali di Parlimen Gombak dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Untuk itu, dia bersedia meninggalkan partinya Amanah dan menyertai PKR, memandangkan Gombak adalah kerusi PKR. Saya ingin menawarkan diri berdepan dengan Muhammad Azmin Ali di Parlimen Gombak dalam pilihan raya akan datang, sekiranya saya sihat serta dianggap oleh pimpinan Pakatan Harapan PH sebagai seorang calon boleh menang. Memandangkan kerusi Gombak milik PKR, maka jika saya terpilih, saya bersedia untuk menjadi ahli PKR, katanya dalam kenyataan kepada Malaysia Kini hari ini. Azmin, orang kuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, adalah penyandang kerusi Parlimen Gombak selama 3 penggal. Pada PRU 2018, Azmin yang ketika itu pemimpin kanan PKR menang di Gombak dengan dalam pertarungan 3 penjuru menentang UMNO BN dan PAS. Dia bagaimanapun berubah angin dengan mendukung pembentukan kerajaan baru melalui langkah Sheraton pada Februari lalu yang menyaksikan kejatuhan PH. Sebelum ini, Sari dispekulasikan akan mengikuti jejak Adun Meru Muhammad Fakhrul Larzi Muhammad Mokhtar yang keluar amanah untuk menyertai PKR. Sari menafikannya sebelum ini. Sementara itu, Sari berkata pelbagai kumpulan di kawasan tersebut telah menyatakan sokongan kepadanya untuk melawan Azmin pada PRU 15 kelak. Beberapa kelompok masyarakat India, Serani, Cina, Punjabi, India, kelompok orang asli seperti Temuan bertemu saya memberi sokongan kepada saya untuk melawan Azmin Ali. Di Gombak mereka dapat dikumpulkan antara 5,000 hingga 7,000 orang. Di samping itu, menurut seorang pimpinan pemuda PKR, Persatuan Minang, Bawean dan etnik Sumatera yang bilangannya hampir 20,000 orang di Gombak turut memberi sokongan kepada siapa saja yang akan menentang Azmin Ali. Maka menyertai PKR bagi saya adalah untuk kesepaduan kerja, meluaskan demokrasi serta mengukuhkan solidariti PH, katanya. Gombak adalah kerusi majoriti Melayu 77%, manakala pengundi Cina dan India masing-masing sekitar 11%. Sementara itu, menjawab soalan adakah saya akan masuk PKR, Sari imbas penyertaan dalam gerakan reformasi, NGO dan parti-parti politik serta hasratnya melawan Azmin dalam PRU depan. Tulisan Sari Sungip ini disediakan bagi menjawab soalan Malaysia Kini berkaitan spekulasi penyertaannya dalam PKR sebelum ini. Sari pada 16 November berkata akan kekal bersama Amanah dan tidak akan menyertai PKR. Kenapa tak YB saja yang masuk PKR? Terima kasih kepada saudara atas soalan yang saudara kemukakan. Berkaitan ulasan saya berkenaan Adun Meru, bukan melompat parti, tapi meluaskan demokrasi. Saudara ingin tahu kenapa tidak saya saja yang masuk PKR? Untuk menjawab soalan itu, saya ingin berkongsi dengan saudara pengalaman saya dalam politik kepartian yang bermula sejak tercetusnya reformasi pada tahun 1998. Saya harap saudara bersabar sedikit kerana liku-likunya sulit dan rumit. Saya cuma ringkaskannya sebelum mungkin. Pada 2 September 1998, saya hadir di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri pada malam yang petangnya Anwar Ibrahim dipecat daripada semua jawatan beliau dalam kerajaan. Ada beberapa orang petugas Anwar yang mengenali saya dan meminta saya duduk di hadapan. Saya pada masa itu duduk betul-betul di hadapan Anwar. Terdapat kira-kira 100 orang hadirin terdiri daripada rakan-rakan rapat Anwar. Saya lihat malam itu Anwar Ibrahim sangat hebat berucap
Bagi saya, ia merupakan satu syaraan yang paling fasih dan lancar. Dengan suara yang padu, Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak bersalah. Beliau menyatakan bahawa pemecatan beliau adalah satu konspirasi di peringkat tertinggi. Ini adalah kesan daripada usaha-usaha reform yang dilakukan oleh beliau dalam pentadbiran negara, terutamanya berkenaan rasuah dan salah guna kuasa. Pindaan Akta Pencegahan Rasuah yang dilaksanakan ketika beliau memangku jawatan Perdana Menteri benar-benar menggerunkan Dr. Mahathir Mohamad dan kroni-kroninya. Lewat malam itu, Anwar Ibrahim diusir dari kediaman rasmi. Anwar Ibrahim memilih rumahnya di Bukit Damansara sebagai pusat beroperasi. Seawal itu saya sudah diminta membantu dalam soal tenaga dan sokongan. Ceramah berapi-api Anwar. Selepas itu Anwar Ibrahim mengadakan ceramah setiap malam di rumahnya. Berbagai lapisan rakyat datang untuk mendengar ceramah yang disampaikannya dengan berapi-api. Pada hari keempat Anwar Ibrahim dipecat. Beberapa pertubuhan Islam termasuk Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Jemaah Islam Malaysia JIM, Asasi dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM melancarkan gerakan reformasi rakyat di Sungai Ramal. Sebagai Presiden JIM, saya terlibat langsung dalam gerakan tersebut dengan persetujuan daripada Anwar Ibrahim sendiri. Pada malam kelima, dalam ceramah di rumah Anwar Ibrahim di Bukit Damansara, beliau pertama kali melaungkan kata keramat reformasi dan sekaligus menamakan gerakan rakyat yang mula terbina itu sebagai gerakan reformasi. Bermula dari hari ke-10, pasukan Anwar Ibrahim mula mengadakan tinjauan untuk berbincang dengan para ulama ketika itu. Pembelaan terhadap Anwar Ibrahim adalah recam tetapi teliti. Maka ceramah di luar Bukit Damansara pun diatur. Anwar Ibrahim bergerak di luar rumah. Roadshow Anwar Ibrahim tersebut telah membawa saya merantau ke Bangi di kediaman Datuk Dr. Harun Din dan kemuncaknya di Derang di Madrasah Ustaz Niamat. Apa yang disaksikan di Derang dengan bilangan manusia yang begitu ramai merupakan suatu yang fenomenal. Gelombang kebangkitan rakyat dimanifestasi pada 20 September 1998 dalam himpunan aman bersama Anwar di perkarangan Masjid Negara dan Dataran Merdeka. Malam itu Anwar Ibrahim dan beberapa orang lagi ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Pada malam yang sama Anwar Ibrahim dipukul oleh Ketua Polis Negara separuh mati. Rentetan daripada penangkapan Anwar Ibrahim, esoknya 4 orang pemimpin ABIM ditangkap. Saya bersama mereka ketika kami sedang bermasyuarat. Hari-hari seterusnya demonstrasi diatur, kelihatan seperti tiada penganjur, katanya digerakkan oleh akal budi rakyat. Ustaz Fazil Nur, sahabat lama Anwar Ibrahim, memimpin PAS bersama DAP. PRM menubuhkan gerak bersama ABIM, Persatuan Ulama Malaysia PUM, JIM, PKPIM, Suara Rakyat Malaysia Suaram dan beberapa lagi NGO. Giliran saya pula ditahan bawah ISA. Lim Kit Siang mengumumkan saya sebagai tahanan gerak pertama di bawah ISA. Dari gerak yang sudah berubah menjadi Pakatan Politik Pembangkang, langkah seterusnya diambil untuk mengusahakan penubuhan NGO Adil. Saya terlibat langsung dalam Adil sebagai anggota jawatan kuasa. Dr. Wan Aziza Wan Ismail adalah pengurusinya. Apa selepas Adil? Perlukah ada parti politik untuk reformasi? Untuk tujuan itu Anwar Ibrahim telah meminta beberapa ahli politik dan aktivis terlibat dalam beberapa siri perbincangan bagi penubuhan parti politik reformasi. Saya menganggotai kumpulan ini yang menyebabkan saya terbang ke sana ke sini, termasuklah ke Singapura, Indonesia dan Australia. Hasilnya jelas, yaitu sebuah parti politik reformasi hendaklah diwujudkan. Dengan itu lahirlah Parti Keadilan Nasional PKN dengan panggilan keadilan. Sepanjang aktivisme tersebut di atas, saya dilantik menjadi bendahari gerak yang merapatkan hubungan saya dengan Ustaz Fazil Nur yang dipilih menjadi pengurusi gerak.
Bahkan beliau menawarkan saya dan beberapa lagi pimpinan JIM menyertai PAS dan jika sesuai dan setuju boleh jadikan calon PAS dalam pilihan raya umum yang mendatang. Pada ketika yang sama, Anwar Ibrahim juga meminta saya terlibat secara langsung dalam PKN. Dalam politik segalanya berjalan pantas. Tidak sempat menimbangkan untuk menjadi ahli PAS atau terlibat dalam PKN. Tiba-tiba saya terus terlibat dalam PRU 1999, bertanding sebagai calon PKN bagi kerusi Parlimen Kuala Langat. Saya tidak sempat mengisi borang PKN. Bagi saya keahlian saya dalam PKN sudah wajar, hanya kerana saya bersetuju menjadi calon PKN di Kuala Langat dan saya anggap sah kerana watika calon pilihan raya saya telah ditandatangani oleh Dr. Wan Aziza, Presiden PKN. Tapi saya juga berasa sedih kerana saya tidak sempat menjelaskan segala perkembangan ini kepada Ustaz Fazil Nur. Memilih PAS atau PKN seolah-olah memilih di antara Ustaz Fazil Nur atau Anwar Ibrahim. Ini kerja mustahil bagi saya. Ustaz Fazil Nur adalah sahabat karib Anwar Ibrahim pada masa ABIM dahulu. Ketika Anwar Ibrahim menjadi presiden, maka Ustaz Fazil Nur adalah timbalan presiden. Ketika Anwar Ibrahim ditahan di kem Kamunting, Ustaz Fazil memangku jawatan Presiden ABIM. Bagi saya, Ustaz Fazil Nur adalah pemimpin saya dan guru saya dalam hal ehwal gerakan Islam. Anwar Ibrahim pula adalah orang yang sentiasa memberi motivasi dan idealisme perjuangan pada saya dalam pemikiran politik kontemporari. Mustahil saya pilih Anwar Ibrahim dan ketepikan Ustaz Fazil Nur atau bersama dalam parti Ustaz Fazil Nur dan menjauhi parti Anwar Ibrahim. Selepas PRU 1999 PKN, tidak ada pilihan selain melantik saya menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi parti melalui MPT PKN. Berada dalam MPT adalah platform terbaik bagi saya. Saya dapat menggerakkan pelbagai jawatan kuasa dan beberapa penganjuran himpunan aman. Semuanya berdepan dengan keganasan polis. Kesan aktifnya saya menggerakkan himpunan aman. Gangguan polis selalu berlaku ke atas keluarga saya. Tanggungjawab usaha percantuman antara PKN dan Parti Rakyat Malaysia PRM diberikan kepada saya setelah dua naib presiden PKN tidak berjaya mewujudkannya. Dengan itu jadilah PKN sebagai PKR. Disebabkan kejayaan himpunan-himpunan aman yang saya ketuai, jawatan kuasa penganjurnya, saya ditangkap bawah ISA buat kali kedua pada tahun 2001 dan dipasung selama 2 tahun di kem Kamunting. Selepas saya bebas pada tahun 2003, iaitu pada tahun 2004, saya bertanding di Paya Besar bawa tiket PKR. Selepas PRU berlalu, Anwar juga dibebaskan. Sudah tiba masanya untuk saya membantu PAS. Saya bertemu terus Anwar Ibrahim pada tahun 2004 dan meminta izin untuk membantu PAS sebagai menghargai persahabatan dan menebus kegagalan saya. Tidak memberi sebarang jawapan terhadap tawaran Ustaz Fazil Nur pada tahun 1999. Anwar Ibrahim keberatan untuk melepaskan saya. Hasrat membantu PAS untuk memenuhi permintaan Ustaz Fazil Nur pada 1999 telah saya tunaikan apabila saya teruskan langkah perjuangan dalam PAS sehingga memenangi pilihan raya 2008 dan 2013 dan menjadi wakil rakyat Dun Hulu Kelang. Kemasukan saya dalam PAS adalah harmoni dan hubungan dengan pimpinan PKR terus berjalan dengan baik. Bahkan saya dilantik oleh Dr. Wan Aziza untuk menjadi pengurusi sebuah jawatan kuasa untuk mengagihkan dana sebanyak RM100,000 daripada Kerajaan Selangor untuk kebajikan aktivis dan reformis. Tugas telah saya sempurnakan dengan baik. YB ada perancangan masuk PKR. Perancangan saya simple. Saya mau bersama PH mencipta Hala 7 dan sejarah Malaysia baru. Mungkin saudara mau tahu apa yang saya percaya tentang PH dan 3 rakan tahlufnya. Ia adalah satu naratif baru bagi satu politik alternatif hebat. PH akan terus berpakat dan dalam proses tersebut banyak cabaran yang telah dihadapi. Saya amat yakin terhadap PH
kerana karisma dan idealisme serta maestro unggulnya yaitu Anwar Ibrahim, pemimpin ulung yang mampu mengolah erti perjuangan. Saya yakin bahawa PH dengan PKR, DAP dan Amanah adalah gandingan pakatan politik yang terbaik di bawah teraju dan pimpinan Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin progresif dan inklusif PH. Memandangkan kerusi Gombak milik PKR, maka jika saya terpilih, saya bersedia untuk menjadi ahli PKR. Beberapa kelompok masyarakat India, Serani, Cina, Punjabi, India, kelompok orang asli seperti Tamuan, bertemu saya memberi sokongan kepada saya untuk melawan Azmin Ali. Di Gombak mereka dapat dikumpulkan antara 5,000 hingga 7,000 orang. Di samping itu, menurut seorang pimpinan pemuda PKR, Persatuan-Persatuan Minang, Bawean dan etnik Sumatera yang bilangannya hampir 20,000 orang di Gombak turut memberi sokongan kepada siapa saja yang akan menentang Azmin Ali. Maka menyertai PKR bagi saya adalah untuk kesepaduan kerja, meluaskan demokrasi serta mengukuhkan solidariti PH. Ini dapat dilihat dari apa yang telah saya lalui apabila diamanahkan oleh PKN untuk bertanding di kawasan Parlimen Kuala Langat pada PRU 1999 dan PKR di kawasan Parlimen Paya Besar pada PRU 2004. Demikian juga saya telah bertanding mempertahankan kerusi Dun Hulu Kelang sehingga menanginya bagi penggal ketiga dalam PRU 2018 adalah di atas tiket PKR. Apakah manfaat daripada 2 kali saya bertanding di kawasan Parlimen di atas tiket PKR? Ketika saya bertanding di Kuala Langat, gelombang reformasi sedang memuncak. Sebagai bekas tahanan ISA dan Presiden JIM, saya mendapat sokongan di segi tenaga sukarelawan, bahan-bahan pilihan raya, makanan serta wang ringgit melimpah datang kepada saya. Daripada sumbangan penyokong dan orang ramai ini, saya agi-agikan kepada Dun yang ditandingi oleh parti-parti dalam barisan alternatif BA ketika itu. Ketika saya bertanding di Paya Besar pula, saya baru bebas dari tahanan kem Kamunting. Ramai yang menunjukkan sokongan agar saya menang melawan seorang Menteri BN yang juga Ketua Wanita UMNO Nasional. Wang ringgit mencura-cura masuk dan saya agikan secukupnya kepada ketiga-tiga Dun yang ditandingi oleh PAS bersama PKR yang pada masa itu masih dalam pakatan politik PA. Sementara itu, saya akan menjalankan tugas-tugas saya sebagai ahli dan Ketua Amanah Kawasan Gombak dan seorang anggota pimpinan Amanah Selangor. Sari Sungip ialah anggota Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kelang. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengungsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp.